Hari ini, saudara, kita juga difahamkan bahawa saat ini status parti Peribumi Bersatu dan Perikatan Nasional. Saya difahamkan menurut Susah Agung Barisan Bersatu, iaitu Datuk Seri Hamzah Zainuddin, bahawa pihaknya masih menunggu pengesahan daripada Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS berhubung status Bersatu Sabah dalam Gabungan Rakyat Sabah JRS. Sebab ini tengah ada berlaku pertikaian di sana, saudara. Saudara Hamzah berkata ini susulan tindakan bekas Ketua Badan Pimpinan Bersatu Sabah, Datuk Seri Haji G, keluar daripada Bersatu. Katanya pada sidang media selepas beliau pergi ke Sabah semalam, katanya. Ya, saudara, dan sekarang ini saya juga melihat beberapa pandangan-pandangan yang tersiar dalam media sosial. Sebagaimana yang saya katakan, ramai orang mula memperkatakan tentang status Parti Bersatu yang bakal mereka berisiko. Parti Bersatu dalam keadaan berisiko untuk dibatalkan di bawah Akta AMLA. Sebagaimana yang saya baca juga, MyTV Online turut menulis kerana perkembangan terbaru dalam kes-kes penyelewengan yang terdedah ketika Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Ia bakal membawa malapetaka terhadap Parti Peribumi Bersatu Malaysia PPBM. Ini kerana kes-kes yang disiasat oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah banyak terkait dengan Akta Pengubahan Wang Haram AMLA, di mana pada siasatan awal mendapati ada terdapat sejumlah besar wang rasuah dimasukkan ke dalam akaun parti sebagai dana pilihan raya. Itu kata MyTV Online, saudara, bukan kata saya. Saudara. Dan sebenarnya kalau itu berlaku, memang ia merupakan satu kesalahan yang nyata. Sehingga saat ini beberapa orang sudah pun ditahan. Dan ada pegawai yang sudah pun dibekukan kerjanya. Menurut beberapa pegawai tinggi kerajaan, sememangnya jelas ada banyak pelanggaran undang-undang dalam aspek meluluskan projek tanpa ikut prosedur. Jadi SPRM, Suruhanjaya Pencegah Rasuah, telah mengesahkan mereka turut melakukan tahanan reman beberapa individu yang berkait ada hubungan dengan pimpinan tertentu. Dalam keadaan begini, saya rasa saya dikabarkan, selain daripada MyTV Online, ada juga berita lain bahawa siasatan Suruhanjaya Pencegah Rasuah tidak akan terhenti. Maka sibuklah saat-saat ini pegawai penyiasat daripada Biro Siasatan Pencegah Rasuah melakukan siasatan. Sudah saya katakan, saudara, saya tak boleh nak kata elok dibatal dan sebagainya. Kita tak mau melihat bahawa adanya dendam. Tetapi kalau mereka melakukan kesilapan dan kalau benar Parti Bersatu pimpinannya ada terlibat dalam AMLA, maka sudah pastilah parti itu akan dibatalkan oleh ROS, saudara. Namun ada juga laporan bahawa walaupun wang pendahuluan projek telah dibayar, tapi terdapat juga projek-projek yang belum terlaksana. Ini juga boleh dianggap sebagai rangsangan ke arah untuk keterlibatan dalam kegiatan rasuah. Ini menyangkut soal 92.5 bilion. Saya tengok ada perbalahan, ada orang mengatakan betul ke 500 bilion, ada yang kata 503 bilion. Cuma saya nak jelaskan sekali lagi pada anda semua. Saat negara dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin, sewaktu peristiaran darurat diumumkan, memang beliau ada mengatakan bahawa kerajaan menyediakan, artinya kalau kerajaan menyediakan sejumlah 600 bilion untuk rangsangan ekonomi, artinya wang itu datang daripada kerajaan. Sebab itu kita dengar juga kenyataan Menteri Besar Kedah bahawa kerajaan Perikatan Nasional menggunakan wang sejumlah 600 bilion untuk melakukan rangsangan ekonomi. Kadang-kadang beginilah, bagaimana nak dinafikan. Walaupun kita dengar juga Tan Sri Muhyiddin mengatakan tidak 600 bilion kerana ia tak termasuk EPF dan sebagainya. Bagi kita soal itu tak timbul. Persoalan sekarang ni, kamu dah sebut 600 bilion, maka tentulah 600 bilion. Kalau tidak, artinya kamu melakukan penipuan terhadap rakyat. Jadi rakyat tertipu ataupun terperdaya oleh kelicikan politik kamu. Jadi saya serahkan perkara ini kepada Suruhanjaya Pencegah Rasuah. Dan sebenar-benarnya Menteri Kewangan yang masih lagi berada dalam kerajaan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau boleh
menjelaskan apa keadaan sebenarnya, apa status sebenarnya saudara. Jadi kita haraplah bahawa siasatan yang dilakukan oleh Badan Pencegahan Rasuah ini dapat dilakukan secara tuntas. Dia agak menarik juga pada saya, ada pandangan saudara Lim Sian Si. Dia menyebut bahawa dia kata Perikatan Nasional mungkin dibatalkan pendaftaran dan kerusi parlimen yang dimenangi boleh diisytiharkan batal dan tidak sah. Ini kerana berikutnya adalah bahagian-bahagian yang benar-benar membimbangkan Parti Perubahan Bersatu dan Perikatan Nasional. Kerana mereka pastinya tak tidur malam saudara. Peruntukan ataupun wang korupsi 3% ataupun 5% daripada 92 bilion adalah antara katanya 28 bilion hingga 46 bilion yang terkumpul. Apakah itu benar dan tak benar kita tak tahu. Tapi kenyataan daripada Lim Sian Yi, ini agak saya tengok dia mungkin pengamal undang-undang. Dana itu pastinya hasil daripada rasuah katanya. Dan jika itu berlaku, maka sudah pasti Perikatan Nasional akan dibatalkan pendaftarannya. Jika itu berlaku, bagaimana dengan kedudukan ahli-ahli parlimen? Sebagaimana yang saya nyatakan, kemarin dulu saya hari Jumaat, saya bersama-sama Yang Berhormat Teguh Razali, saya bertanya dengan beliau apakah beliau akan melakukan petition atau pembantahan terhadap keputusan pilihan raya di Gua Musang. Katanya bahawa ada warga Gua Musang yang melakukan petition. Petition pilihan raya hanya boleh dilakukan selepas Suruhanjaya pilihan raya melakukan writ ataupun mendaftarkan keputusan tersebut. Selepas didaftarkan writ itu, maka dalam tempoh 21. Selepas 21 hari writ itu dilakukan, barulah petition itu boleh dilakukan. Dan saat ini saya dikabarkan banyak petition sudah pun timbul. Sudah pun dia dilakukan yang mereka merasakan ada bukti-bukti nyata berlakunya rasuah politik. Keadaan ini pasti akan mengundang besar kemungkinan banyak juga kawasan-kawasan parlimen yang jika dibatalkan kemenangannya, sudah pasti terpaksa diadakan pilihan raya semula di kawasan-kawasan tersebut. Tak semestinya untuk semua kawasan saudara. Itu saudara. Dan berbalik pada Sabah saudara, saat ini sebenarnya kita tahu Yang Berhormat Perdana Menteri sudah pun berada di Sabah. Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri juga berada di Sabah. Kedua-dua mereka hadir di Sabah tak lain tak bukan hanyalah semata-mata untuk mencari upaya agar bahang politik di Sabah ini tidak terus membahang dan segera diredakan agar pimpinan negara serta kerajaan negeri dapat menyantuni kehidupan rakyat. Saudara, namun begitu, saya melihat juga kenyataan daripada Ketua Perhubungan UMNO Sabah, Datuk Seri Bung Mokhtar Radin. Semalam dia kata sehingga saat ini dia masih lagi kekal dengan pendiriannya bahawa kerajaan Sabah sudah tidak ada. Walaupun Datuk Seri Hajiji katanya mendapat sokongan daripada 44 di kalangan ahli Dewan Undangan Negeri Sabah, namun beliau menganggap permainan politik masih lagi berterusan. Sudah tentu dia kata the game is not over yet, kata daripada Datuk Bung Mokhtar. Ini kerana dia mencabar bahawa memanglah dia dapat 44 sokongan itu kerana dia ambil orang saya. Iaitu katanya ada 5 orang ahli Dewan Undangan Negeri daripada UMNO yang melompat dan menyertai kumpulan Datuk Ajiji. 5 orang. Kalau 5 orang ini tidak melompat dan kekal bersama dengan UMNO Barisan Nasional, maka Datuk Ajiji sudah pun hilang keabsahannya sebagai Ketua Menteri Sabah. Sebab itu Datuk Bung Mokhtar kata dia ambil orang saya. Dia korap orang saya. Saya pun tak tahulah sejauh mana benar atau tidak. Jadi keputusan sebentar lagi kita dapat ketahuilah sebab saat ini masih lagi ada perbincangan. Saya merasakan besar kemungkinan satu keputusan yang mantap akan dapat dicapai apabila kedua-dua pemimpin, Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, Datuk Seri Zahid Hamidi selaku Presiden Parti UMNO, tentulah beliau telah pun dapat melihat segala-gala perkembangan di Sabah itu untuk diselesaikan, diuraikan satu persatu. Saudara,